Okey, Assalamualaikum. Salam Jumaat guys. Hari ni aku nak ajar korang. Okey, aku ada mapping satu zone ni. Okey, zone ni kita boleh buy ataupun kita boleh sell. Cumanya kita kena perhatikan dia punya price action dahulu. Okey, sekarang ni aku berada dekat time frame H1 di pair GBP CAD. Okey, dekat sini aku dah markingkan satu zone untuk korang yang price dia berada di 185381 sampai 185162. Okey. So apa yang ada dekat zone ni? Aku explain daripada SD1 dan juga RD1 dahulu. Okey, RD1 ini adalah resistance time frame daily. Okey, resistance TFD. TFD apa? TF daily. Dan SD1 adalah support time frame daily, support TF daily. Okay, so SD1 dan RD1 ini adalah support dan resistance yang berada di time frame daily. Okay, so ini adalah kita punya level support daily dan juga resistance daily. Sekarang kita akan pergi ke zone ni pula. Okay, zone ini saya buka daripada sebelah kiri. Kalau korang boleh nampak, saya ada tulis RBS. Okay, RBS ini adalah singkatan untuk resistance become support. Ini adalah singkatan dia, RBS. So, SH1 ni apa cikgu? SH1 ini adalah support hourly 1 ataupun support level yang berada di time frame H1. Macam mana kita nak tengok support dan resistance? Korang tukar kepada line chart, korang akan nampak bucu-bucu tajam yang ada di bawah. So, ini adalah level support. Sama juga dengan resistance dekat tepi ni, korang boleh nampak ada satu bucu, ada dua bucu, ada tiga bucu. Okey, ada resistance multiple yang telah pun di breakout, tetapi price dah datang retest kali, dua kali, tiga kali. Okey, dah tiga kali price datang retest. Sekarang ni dekat zone ni kita boleh target either buy ataupun sell. Kenapa pula zone dekat bawah boleh sell cikgu? Okey, korang dengar ni dulu. Sebelum kita nak buy dekat zone RBS plus support ni, apa yang korang kena tengok yang pertama sekali adalah rejection candlestick. Bila price dah masuk dekat dalam zone, adakah dia reject zone tersebut ataupun dia breakout zone tersebut. Kalau dia masuk zone tu, dia tembus ke bawah, kemudian dia tinggalkan shadow seperti di sebelah kiri ini. Okey, dia meninggalkan shadow. Itu tidak dikira sebagai breakout. Okey, macam mana berlakunya breakout? Apabila candlestick yang masuk dalam zone kita itu, dia mesti close solid candle. Solid candle bermaksud candlestick ni dia tutup rapat, tutup penuh dekat bawah zone kita. Itu berlakunya breakout. Kalau tinggal shadow, bukan breakout. Okey, kalau tinggal shadow, dia masih belum breakout. So, kenapa ada buy dan juga ada sell? Korang kena perhatikan nanti bila price masuk dalam zone ni, adakah dia breakout kita punya zone ataupun tinggal shadow. Sekiranya tinggal shadow, korang boleh ambil entry buy. Korang boleh buy di sini. Di dalam zone ini SL boleh letak daripada zone ni lebih kurang dalam 40 pip daripada entry. Kalau korang entry daripada atas, letak SL 40 pip ke bawah. Kalau korang entry hujung-hujung zone, boleh juga letak SL 30 ke 40 pip. TP nak letak dekat mana? Kita selalu confuse kat mana nak letak TP. Okay, level TP yang paling cantik adalah di kawasan resistance dan support daily. Okay, apabila cycle daily nak complete, kalau price nak completekan cycle daily, okay, dia sama ada dia akan datang semula di resistance daily dan juga support daily. Ini adalah entry untuk intraday, bukan untuk scalping. Okay, ini entry yang korang kena peram sikit korang punya entry, sama ada sehari, 2 hari,
8 jam, 6 jam. Entry macam ni sesuai untuk orang yang ada komitmen. Contohlah korang bekerja, kan korang ada kerja hakiki korang, tapi at the same time korang nak trade, korang tak nak terkejar-kejar chart. Cari macam ni punya setup intraday. Entry, lepas tu biarkan. Okay, entry lepas tu biarkan. Okay, saya nak explain untuk sell. Kenapa ada buy, kenapa ada sell. Macam tadi saya dah explain pasal buy, sekarang saya akan explain untuk sell. Sekiranya kita punya zone ini telah pun di breakout, okay, bermakna candlestick ni dah tutup sebatang atau dua batang candle di bawah zone kita. Dekat situ kita dah nampak signal untuk kita sell. Tapi kita kena sell instant ke? Tidak. Kita hanya perlu tunggu price pull back ataupun retracement, masuk semula ke dalam zone RBS dan support kita tadi yang telah pun di breakout untuk kita ambil position entry sell. Okay, seperti yang kita tahu, apabila support yang dah pun kena breakout dan price datang retrace semula kat situ dan tak berjaya terus naik ke atas, dia akan bertukar kepada SPR ataupun support become resistant. Become resistant. So apa yang berubah adalah dia punya sifat. Okay, sifat dia daripada sifat support dia bertukar menjadi resistant apabila dia breakout. Apabila support level ni breakout, sama seperti resistant dekat sebelah kiri tadi. Apabila dia dah kena breakout, dia dah bertukar sifat dia menjadi support. Okay, sama ada SNR itu apabila breakout, sama ada dia akan kekal breakout, akan kekal sebagai support yang breakout, ataupun dia akan berubah menjadi resistant. Okay, so itulah yang kita kena fokus dekat zone kita ni. Okay, sekarang sebelum kita buy dan sell, macam mana yang saya cakap tadi, kalau nak buy korang kena tengok dulu rejection dan tengok open close candle dekat zone. Kalaulah dia breakout kita punya zone ni, korang jangan terus instant buy, korang tunggu dia retrace ke atas untuk ambil sell. Sebab breakout itu adalah signal untuk kita sell. Okay, kalau korang terus instant sell, apa yang boleh berlaku adalah kalau price tu tinggal shadow. Okay, kalau contohlah dia dah breakout, okay, kau nampak candlestick dah breakout, lepas tu okay, terus tekan sell. Kita tak nak apa yang berlaku lepas kita sell dekat bawah dia meninggalkan shadow. Dekat situ nanti kita akan rugi. Okay, so sebelum kita nak sell, sama juga kita kena tunggu dulu ada breakout. Sebelum kita nak buy, kita kena tunggu ada rejection ataupun tidak dekat kita punya zone. Okay, so itu sahaja untuk hari ni, ringkas sahaja. Korang jangan lupa follow, like, komen dan share sekali video ni. Jangan lupa subscribe sekali YouTube BMC, sebab nanti kita akan post lagi hari-hari video education untuk korang. Ciao.